Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita secara atas talian. Dan tajuk kita yang kita akan fokus kali ini iaitu 2.3 iaitu pembentukan negeri-negeri selat. Jadi sebelum ini kita telah mempelajari tentang bagaimana keadaan negeri-negeri selat sebelum kedatangan British. Dan bagaimana cara dan kronologi British untuk mendapatkan negeri-negeri tersebut dengan pelbagai strategi yang licik, dengan kaedah manipulasi dan juga kaedah tipu helah. Jadi seterusnya kita akan lihat tajuk ini. Dalam tajuk ini kita akan fokus kepada beberapa perkara. Pada akhir pembelajaran kita harap pelajar kita akan sama-sama dapat membuat urutan pembentukan negeri-negeri selat, iaitu daripada keadaan sebelum British hadir, siapa atau milik sultan manakah negeri-negeri tersebut, dan seterusnya kita telah belajar juga kronologi bagaimana British menguasai negeri tersebut dan sekarang bagaimana negeri-negeri selat telah dibentuk. Jadi, selain pada itu, kita juga ingin dapat menjelaskan kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Kita ingin mengambil pengajaran bagaimana kita perlu mempertahankan negara kita. Dan selain itu juga, kita dapat menjelaskan iktibar. Kita akan mendapat pengajaran daripada peristiwa campur tangan dan juga penjajahan daripada negeri-negeri selat. Apa yang kita boleh belajar dan pelajari supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Yang pertama, kita imbas kembali. Terdapat 3 negeri-negeri selat yang kita dah pelajari, iaitu yang pertama ialah Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Pada ketika ini, ketiga-tiga negara ini ataupun negeri ini mempunyai pentadbiran yang berbeza. Jadi bagaimana British ingin membentuk ketiga-tiga negeri ini untuk menjadi satu entiti yang sama, iaitu entiti apa? Ini yang kita akan pelajari dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan melihat Pulau Pinang. Apa yang ada di Pulau Pinang ketika selepas kronologi penguasaan British, apabila British telah menguasai Pulau Pinang. Jadi pada peringkat awal, Pulau Pinang ini ditadbir oleh siapa? Oleh Francis Light. Yang pada awalnya Francis Light inilah yang bertanggungjawab melakukan tipu helah dan juga memanipulasi keadaan di Pulau Pinang. Jadi beliau adalah siapa? Beliau adalah Pesuruhjaya. Pesuruhjaya yang bertanggungjawab, berada di atas beliau ialah siapa? Iaitu Governor General British di India. Jadi beliau ialah Pesuruhjaya pada peringkat awalnya dan bos besar dia ialah Governor General British. Kat mana? Dekat India. Okey, itu pada peringkat awalnya. Selain pada itu, apa yang jadi pada Pulau Pinang? Ingat, bila disebut negeri-negeri selat, setiap negeri-negeri ini mempunyai pelabuhan. Jadi sama di Pulau Pinang, mereka mendapat status pelabuhan bebas. Pada 1787, mereka mempunyai pelabuhan bebas. Apa itu? Dan ini menyebabkan Pulau Pinang boleh menguasai perdagangan di negeri-negeri Melayu. Okey. Jadi ini menyebabkan mereka mudah untuk menguasai perdagangan. Tetapi perlu diingat, siapakah yang berkuasa di Pulau Pinang? Yang berkuasa ialah pedagang-pedagang persendirian. Jadi kita akan lihat seterusnya, apa itu pelabuhan bebas? Pelabuhan bebas adalah pelabuhan yang terbuka. Ingat, free port. Kepada semua pedagang asing ataupun tempatan. Untuk apa? Maksudnya mereka boleh bawa barang yang masuk dan yang paling penting, tiada cukai. Bebas daripada cukai. Macam sekarang kalau kita pergi mana? Pergi Langkawi. Pelabuhan tanpa cukai. Jadi barang-barang menjadi lebih murah. Itu adalah maksud pelabuhan bebas. Okey. Harapnya semua pelajar dapat meneruskan lagi. Fokus ya. Okey. Yang selain pada itu, ada presidensi. Kalau sebelum daripada ini, pada peringkat awal hanya adalah Pesuruhjaya, namun telah berubah menjadi presidensi. Jadi pada tahun 1805, Pulau Pinang dinaik taraf menjadi presidensi keempat selepas Bangala
Madras, Bombay. Maksudnya dah sama taraf dengan empat bandar ni yang berada di India. Okey. Dan yang terakhir, selaras dengan perubahan ini, presidensi jadi Pulau Pinang ditadbir oleh Gubernur. Jadi Gubernur yang dilantik ialah Ketua Tadbir Pulau Pinang. Kalau sebelum ini adalah Pesuruhjaya, sekarang telah menjadi Gubernur. Jadi ini adalah yang berlaku setelah penguasaan British di Pulau Pinang. Seterusnya, apa yang terjadi di Singapura setelah penguasaan British? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, resident. Pulau Singapura ditadbir oleh resident. Yang bertanggungjawab kepada siapa? Ni bos dia pula. Kalau tadi di Pulau Pinang, bosnya di India. Sekarang kalau resident, bos dia adalah Lieutenant Governor British yang berada di Bengkahulu, Sumatera, iaitu di Indonesia. Okay, seterusnya, Pulau Pinang juga dijadikan, Singapura juga, minta maaf, Singapura juga dijadikan pelabuhan bebas. Apa maksud pelabuhan bebas? Sama tadi, pelabuhan yang tiada cukai. Jadi, selain daripada itu, Pulau Pinang juga merupakan pusat pertemuan. Ingat kita dah belajar sebelum ni. Ia menjadi pusat pertemuan perdagangan persediaan yang mengumpulkan hasil di alam Melayu untuk didagangkan dengan apa? Dengan China. Jadi ingat, ini menjadi titik yang strategik di tengah-tengah antara perdagangan India-China. Jadi semua berkumpul di Singapura untuk mengumpulkan hasil daripada alam Melayu untuk dijualkan kepada apa? Kepada China. Okay, seterusnya, apa yang terjadi kepada Melaka setelah penguasaan British? Jadi di Melaka, yang pertama kita boleh tahu, mereka setelah penguasaan British, mereka ditadbir oleh Resident Councillor. Jadi ingat, Resident Councillor. Okey, seterusnya ada sistem kapitan. Apa itu sistem kapitan? Sistem kapitan ni diteruskan untuk apa? Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam komuniti kaum. Jadi di Melaka ni pelbagai kaum. Jadi sistem kapitan ni digunakan untuk mewujudkan keamanan. Selain pada itu, okey, ada ketua kaum. Suku-suku kaum yang diletakkan di bawah seorang ketua kaum untuk apa? Sama macam sistem kapitan tadi, nak memastikan keamanan, tetapi ada ketua kaum yang bertanggungjawab untuk apa? Untuk menegakkan undang-undang, menjalankan undang-undang. Selain daripada itu, ada juga penghulu. Penghulu ni untuk siapa? Kalau penghulu ni ialah untuk masyarakat luar bandar. Jadi masyarakat luar bandar, kalau ketuanya ialah penghulu. Dan tanggungjawab penghulu ni, tanggungjawab yang sama juga seperti ketua kaum ini tadi, iaitu menegak undang-undang ini. Tapi kalau di luar bandar, ia diberikan kepada penghulu. Jadi penghulu menegakkan undang-undang untuk masyarakat di luar bandar. Okay, kita lihat seterusnya. Jadi, apa yang terjadi pada tahun 1826? Jadi, ingat, sebelum ini setiap pentadbiran di negeri-negeri Selat, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka ini asing, berbeza. Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okay, kita lihat ya dalam peta ni. Cikgu nak harap awak ingat kedudukan tiga-tiga negeri. Pulau Pinang, Melaka dan Singapura telah diasingkan. Tetapi pada tahun 1826, ketiga-tiga negeri ini telah digabungkan di bawah satu bendera, iaitu bendera negeri-negeri Selat. Ketiga-tiga negeri ini telah digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang sama, iaitu negeri-negeri Selat. Apa tujuan utamanya? Ada dua. Yang pertama, ingin menjimatkan perbelanjaan, dan yang kedua, ingin menyeragamkan pentadbiran. Jadi kita akan lihat dengan lebih lanjut. Okey, apa kepentingan pembentukan negeri-negeri Selat kepada British? Okey, kenapa perlu bergabung? Okey, yang pertama, dengan bergabungnya negeri-negeri Selat ini, British telah menguasai keseluruhan laluan Selat Melaka. Jadi Selat Melaka dari atas Pulau Pinang sampai ke Singapura telah dikuasai oleh British. Ia merupakan laluan utama dalam untuk urusan jual beli atau perdagangan di alam Melayu. Okey, selain daripada itu, okey, pelabuhan bebas. Jadi sekarang British ada 3 pelabuhan bebas yang dapat menarik kedatangan perdagangan tempatan
mahupun kapal dagang daripada alam Melayu serta pedagang luar dari alam Melayu banyak, iaitu Arab, India, China, Eropah dan Amerika. Pelbagai pedagang, ramai pedagang yang datang ke tiga-tiga negeri ini. Selain pada itu, ia juga bila ramai pedagang yang datang, apa yang terjadi? Ia menjadi pusat pengumpulan hasil yang banyak. Banyak barang yang masuk dan barang yang boleh didagangkan. Terutamanya apa? Iaitu biji timah untuk mengimbangi perdagangan British dengan China serta apa tujuan utama negeri-negeri Selat ini dapat berlawan atau menyaingi pelabuhan-pelabuhan di Belanda. Di Belanda ni banyak pelabuhan di Indonesia. Selain daripada itu juga, bila dah banyak barang, banyak juga perdagangan, ia menjadi pintu masuk buruh luar. Jadi apa buruh luar ni? Buruh luar ni pekerja asing. Kalau sekarang ni pekerja asing di Indonesia, Bangladesh, mungkin Vietnam. Tapi sekarang, dulu-dulu lain, berbeza. Jadi ia mempersempatkan pembangunan ekonomi. Bila ramai pekerja asing ni, banyak kerja boleh buat. Ia menyebabkan apa? Sekarang ni di negeri Selat, tu wujudlah berbilang kaum. Tak adalah kaum Melayu sahaja. Sekarang ni ada pelbagai kaum. Kaum India, kaum Cina, kaum Arab mungkin, kaum pedagang-pedagang British. Jadi wujudnya masyarakat yang berbilang kaum. Kerana apa? Ramai orang-orang luar ataupun terutamanya pekerja asing yang masuk. Seterusnya, modal. Ini yang paling penting. Jadi, ramai, banyak modal yang masuk, iaitu modal-modal daripada negeri-negeri barat, negara-negara barat yang menyebabkan perkembangan negeri Selat berlaku dengan pantas. Bila ada duit, banyak bisnes yang boleh dijalankan. Okey, itulah kepentingan-kepentingan pembentukan negeri Selat, iaitu pertama Selat Melaka, pelabuhan bebas, pusat pengumpulan hasil, pintu masuk buruh luar dan juga modal. Saya harap pelajar boleh ingat. Jadi yang terakhir, kita nak lihat apa hubungan negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu. Okey, apa yang diperlukan oleh negeri Selat dan apa yang diperlukan negeri-negeri Melayu. Okey, yang pertama, negeri-negeri Selat memerlukan apa? Negeri-negeri Selat memerlukan hasil ekonomi. Dia perlukan barang, hasil ekonomi barang-barang daripada alam Melayu. Mungkin hasil hutan, biji timah, emas, perak dan sebagainya. Dan pelabur-pelabur daripada negeri-negeri Selat ini juga melabur modal. Dia bagi duit untuk buat pelombongan biji timah. Jadi bila dah ada duit ni boleh guna teknologi yang lebih mahal, teknologi yang lebih cepat dan mendapat hasil yang lebih banyak. Okey, itu negeri-negeri Selat. Apa pula negeri-negeri Melayu yang perlukan? Jadi negeri-negeri Melayu ni memerlukan pelabuhan. Dia perlukan apa? Tempat pelabuhan ni ibarat shopping mall zaman-zaman dahulu. Jadi pelabuhan ini tempat untuk negeri-negeri Melayu ini menjual barang-barang yang mereka ada untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, secara keseluruhannya, apa yang terjadi bila wujudnya negeri-negeri Selat ni, British telah menguasai laluan perdagangan antara mana? Antara India dan China. Ia mengukuhkan lagi hubungan ekonomi dengan negeri-negeri Melayu serta dapat bersaing dengan Belanda di alam Melayu. Jadi dengan wujudnya tiga negeri-negeri Selat ini, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, British telah mengukuhkan penguasaannya di Selat Melaka untuk menyaingi Belanda. Jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham dan bersedia untuk kelas seterusnya. Jadi maaf salah dan silap, kita akan teruskan pada sesi yang berikutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.